Oleh itu, sekarang kita sedang mempelajari lebih lanjut mengenai pelaburan dan saham. Kita boleh bergerak ke hadapan dan membangunkan pemahaman yang lebih baik tentang pasaran saham dan undang-undang ia berfungsi. Langaja menambah bahawa harga saham di pasaran saham boleh ditetapkan dalam beberapa cara, tetapi cara yang paling umum adalah melalui proses lelongan, di mana pembeli dan penjual meletakkan hit dan tidak mahu membeli atau menjual. Bidaan ialah harga di mana seseorang ingin membeli, dan tawaran atau bertanya ialah harga yang seseorang ingin hargai. Apabila tawaran dan tanya bertepatan, perdagangan dibuat. Pasaran keseluruhan terdiri daripada berjuta-juta pelabur dan peniaga yang mungkin mempunyai idea yang berbeza tentang nilai saham tertentu dan dengan itu harga yang mereka sanggup katakan atau menjualnya. Beribu-ribu urus niaga yang berlaku apabila pelabur dan peniaga ini menukar niat mereka kepada action dengan membeli dan atau menjual saham menyebabkan perputaran minit demi minit di dalamnya sepanjang hari dagangan. Bursa saham menyediakan platform di mana perdagangan sedemikian boleh dijalankan dengan mudah dengan memadankan hope dan penjual saham. Untuk orang biasa mendapatkan akses kepada bursa ini, mereka memerlukan broker saham. Broker saham ini bertindak sebagai orang tengah antara buyer dan penjual. Mendapatkan broker saham paling biasa dicapai dengan mencipta akaun dengan broker runcit yang mantap. Penjelasan ini membantu kita memahami cara pasaran saham berfungsi dan bagaimana orang biasa boleh membeli dan menjual saham. Ilut maklumat ini tidak beritahu kami mengapa seseorang ingin melabur dalam pasaran saham. Jika ia begitu rumit dan tidak stabil, mengapa ada orang yang mahu meletakkan wang mereka di pasaran saham? Jawapan ringkasnya ialah apabila anda membuat pelaburan senat, anda boleh membuat banyak Maori. Langaja menjelaskan bahawa kajian yang banyak telah menunjukkan bahawa dalam jangka masa tertentu, saham menjana pulangan pelaburan yang lebih baik daripada setiap kelas aset lain. Pulangan saham timbul daripada keuntungan modal dan dividen. Keuntungan modal berlaku apabila anda menjual saham. Kukuh dan selamat kerana anda benar-benar dapat melihat ke mana wang anda pergi. Tetapi tidak seperti pelaburan, rumah baru atau kereta baru anda tidak akan menghasilkan wang anda. Malah, mereka hanya menghisap kekayaan baru anda dari bawah anda. Dan itulah sebabnya perkara utama yang diambil daripada bab ini adalah untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa godaan biasa yang menimpa orang yang tidak tahu kewangan. Perasaan anda mungkin memberitahu anda bahawa rumah baharu adalah pembelian yang lebih baik, tetapi perasaan boleh berbohong. Jadi, jika anda ingin memperoleh dan mengekalkan kekayaan anda, adalah penting untuk mengenal pasti faktor emosi yang mendorong hubungan anda dengan wang dan kemudian belajar untuk mengabaikannya. Daripada mendengar perasaan anda, gantikannya dengan pengetahuan yang boleh membantu anda membuat keputusan yang tepat tentang kewangan anda. Dan dalam 2 bab seterusnya, kita akan melihat pendidikan kewangan yang anda perlukan yang tidak pernah diajar di sekolah. Kita menggunakan logik itu dan membelanjakan satu lagi jumlah kecil pada sesuatu yang kita tidak perlukan, kita membuang sedikit lagi wang. Dan jika kami mengulangi proses ini beberapa kali setiap bulan, kami telah membuang ratusan ringgit sebelum kami menyedarinya. Tetapi apa yang akan berlaku jika kita berpegang pada cebisan kecil wang itu setiap kali? Apa yang akan berlaku jika kita menyelamatkan mereka dan mengetepikan mereka? Dengan berhati-hati menjimatkan masa, penulis mengesahkan bahawa mudah untuk mengetepikan wang yang cukup untuk menjadi jutawan buatan sendiri. Malah, bertentangan dengan pendapat popular, anda tidak perlu membuat 7 angka untuk bermula. Anda tidak memerlukan gaji yang besar pun.
Anda boleh memupuk kekayaan anda sendiri hanya dengan menetapkan matlamat, berpegang pada bajet dan menjimatkan wang setiap bulan. Ringkasan akhir. Pengalaman peribadi penulis telah menunjukkan kepadanya bahawa jurang sosioekonomi antara ibu bapa yang kaya dan miskin telah mewujudkan jurang perbezaan dalam pendidikan kewangan. Oleh kerana ibu bapa yang kaya selesa dengan kerja dalaman pasaran saham dan logistik pengurusan kekayaan, mereka menyampaikan pengetahuan ini kepada anak-anak mereka dan memberi mereka alat untuk membina masa depan kewangan yang sihat. Anak-anak daripada ibu bapa miskin kekurangan pendidikan ini dan menderita akibatnya. Jadi, penulis menggunakan pengalamannya untuk merangka pelan hala 7 kejayaan kewangan dengan menerangkan asas pasaran saham, mengenal pasti perbezaan antara aset dan liability, dan menyediakan contoh pelaburan pintar.